Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini hari Isnin 30 hari bulan 3. Pagi-pagi dia buka gap up. Okey, pagi-pagi dia buka gap up. So, Allah, line pula slow ni. Macam mana ni? Sekena nak tunggu ke? Keluar dulu saat. Saya keluar dulu saat. Okey, hari ni macam mana? Kau kan buat duit kau? Hari ni kira dari pagi tu kira nampak buy je, tak ada nampak sell apa pun. Tak ada signal, candle apa sell pun tak ada. Semua buy hari ni. Okey. So macam mana nak buy? So kita tengok. Okey. Okey. Closing tu 2437 banyak jugalah dia drop sebenarnya. Okey. Banyak juga dia drop petang tadi waktu closing tadi. Okey, sebab dia naik sampai 2466 kan. Okey, so pagi-pagi dia buka gap up. Okey, macam saya cakap 15 ke 30 minit pertama jangan buat apa-apa lagi. Okey, so sekarang ni pagi dia buka macam ni. Candle pun tak tahu nak pergi mana sebab ada jarum atas, ada jarum bawah. So maksud dia pun tak tahu nak pergi mana. Okey, bila satu candle tak kisahlah strong bullish ke, strong bearish ke. Okey, ni bear lah. Kalau saya selalu lukis ni bear, ni bull, ni bear. Okey, tak kisahlah. Satu candle tak mewakili apa-apa. Okey, untuk nampak trend sekurang-kurangnya kena ada highest. Kena ada highest ataupun kena ada lowest. Tak kisahlah. Bila nampak dua candle bergerak pada arah yang sama, tak kisah turun ataupun naik, baru nampak trend. Okey, satu candle tak nampak apa-apa. Okey, so sekarang ni pagi-pagi kita nampak. Okey. Pagi-pagi kita nampak sebab yang ni pecah yang ni. So dia trend menaik lah. Naik. So bila trend menaik nak buy antara mana? 0.618 hingga 0.500. Okey. So sinilah 2416 sampai 2413 kita nak buy. Buy lah sebab trend menaik. Trend naik kita nampak. So kita nak buy. Okey. So bila dah jadi macam tu, kita nak buy antara harga 2416 hingga 2413. Mana-mana pun boleh terpulang pada masing-masing. Macam saya cakap, 0.618 ni kalau dia nak bagi pullback, insya-Allah dapat. Tapi kalau 0.500, kalau range besar belum tentu dapat. Tapi kalau dapat untung banyak sikit, risk kecil sikit. Okey, tapi belum tentu dapat. Kalau range kecil insya-Allah dapat. Tapi 0.618 kalau dia nak buat pullback, dia kena. Dia kena. Kalau tak kena maksudnya dia tak ada pullback lagi. Okey. Okey, baik. So first saya tunjuk sebab sekarang ni hari ni cantik sebab apa tau? Sebab dia ada bagi satu skill yang saya selalu guna. Satu skill yang saya selalu guna. Okey, first kali dia naik. First kali kat sini, kat candle sini dah jadi pullback dah. Candle sebelah dia. Dia turun, lepas tu dia naik balik. Dia turun sampai 2415, kita nak buy 2416 kan antara harga ni. Kalau yang jenis Q2416, dia naik balik TP dekat sini. Ataupun jenis 5, 10, 15, okey, mana-mana pun tak apa. Tapi kalau boleh target dalam line. Cuma hari ni range kecil. Okey, range kecil. So tak boleh nak target banyak lah pagi-pagi. Pagi-pagi dia sideways je market ni. Okey. Sebab dia dekat sini, kat candle ni, dia turun sampai 2415, lepas tu dia naik balik sampai 2421. Cukup tak syarat TP pertama kita? Cukup 5 point. Tapi kalau kata yang target 1 point sebelum sini, 2419, dah 3 point lah. So 3 ke 5 point kita dapat. Okey. Pagi-pagi. Lepas tu tak jadi apa dah. Dia dah TP dah. Nak masuk lagi macam mana? Kalau kata dia tak buat highest lagi, still boleh masuk tempat yang sama. Okay, cumanya kali ni menarik sebab hari ni dia jadi satu benda yang memang saya nak tunjuk.
trend menaik, dia buat pullback, dia tak pecah 0.191 ni. Nampak tak? Dia tak pecah kan? Dia sampai 2401, dia sampai 2407 je. Dia tak pecah pun 0.191 ni. Bila dia naik balik, pecah. Bila dia naik balik, saya lukis lagi sekali. Bila dia naik, sebab dia tak pecah yang 0.191 ni, bila dia naik balik, pecah 2413 ni, kita buy 2414. Itu skill. Itu skill yang saya selalu guna. Betul, kadang-kadang saya Q juga 0.618 bila trend tu nampak macam betul-betul strong. Tapi macam hari ni range kecil, saya tak suka Q. Saya suka tunggu. Okay, buy 2414, TP biasalah 5. Nampak tak sini 2420, TP kita 2414, 2419 silap. 1 point sebelum sini. Ini untuk TP1. TP2 1 point sebelum sini. 1 point sebelum. So 2423. Cuma pagi ni tak dapat. Sebab apa? Dia sideways je. Okay, overnoon saya tak suka. Sebab overnoon ada report yang akan ada report yang ada keluar pukul 12.30 tengah hari. Market tutup baru dia keluar report. Ya, start daripada situ saya tak suka. Overnoon ataupun overnight. Overnight lagilah memang saya takkan. Sebab saya memang betul-betul fokus intraday. Memang saya trade intraday. Okay, so hari ni sampai tengah hari tak ada apa. Dapat 5 point ke 7 point saja. Macam tu lah, 3 ke 5 point apa. Janji profit. Okay, janji profit. Kalau kata support kat mana? Support bila kita buy pullback kat sini. Support kita dekat sini. Ini last. Sebab apa? Kalau pecah, kebiasaannya kalau pecah, tendensi dia untuk turun kuat. Kalau pecah 0.191 ni, kuat bukannya pasti. Kena ingat tu, kuat bukannya pasti, tapi kebanyakan masa dia jadi macam tu. Cuba cari chart yang lama-lama, tarik Fibo yang saya guna macam ni. Cari chart yang biasa pagi naik, lepas tu petang nampak turun. Alah, sebab bila dia jadi macam tu, confirm pecah baru turun. Okay, tak apalah. So sesi pagi boleh profit. Okay, so sesi petang pula. Sesi petang, okay, saya padam. So sesi petang buka gap up sikit, tapi dia tak ke mana. Dia pecah resistant. Okay, resistant 2424. Okay, untuk pattern ABC, dengar betul-betul ya. Sini saya nak cerita yang macam mana nak trigger breakout. Okay, A, B, C. Okay, bagi pecah 2424 ni. Okay, bagi pecah 2424 ni. Bila dia pecah, kita nak buy 2425 kan. First breakout jangan masuk lagi. Sebab first breakout takut dia trap. Okay, A, B, C. First breakout takut dia trap. Okay, kalau dia pecah, dia naik terus, kita tunggu pullback. Pecah, dia naik terus, kita tunggu pullback. Kita nak masuk kat pullback. Tapi kalau dia pecah, macam hari ni dekat sini kan, dia pecah, dia pergi 2426 je. Kalau kita masuk, tak ada nak TP lah. 1 point saja. 1 point biasa orang takkan ambil kadang-kadang. Sebab ada broker dia 1 point tu tak lepas pun brokerage fee dia. Okay, macam mana nak buy breakout? Bila dia first kali dia pecah, lepas tu dia turun balik, lagi sekali dia pecah balik, baru masuk buy 2425. Macam sebab hari ni resistant 2424 kan. Dia turun, tengok macam ni ya. Okay, first dia naik, tu dia pecah. Betul, kat sini dia pergi 2426. Tu dia turun. Kalau korang buy 2425 ni, silat-silat goyang dah 15 point kat sini. Silat-silat dah cut loss dah. Sebab tu saya kata
First breakout jangan trigger lagi. Second dia trigger breakout, baru masuk 2425 ni. Itu cara buy breakout. Kalau dia breakout, dia toy naik, kita tunggu pullback. Cumanya kalau dia breakout, dia turun balik, dia naik lagi sekali sampai juga 2425 ni, baru kita buy. Sebab first kali takut dia trap. Kalau dia turun balik, dia naik balik, maksudnya memang dia nak naik lah. Contoh dia, memang dia nak naik lah. Dan dia naik sampai 2446. Tapi dia naik sampai mana kita tak tahu lah. Dia nak naik sampai mana kita tak tahu. So kita target lah 5, 10, 15, 20. Okay. Dah sampai 5, kita tak TP lagi kan. Dia naik sampai 10, kita tak TP lagi. Bila dia turun balik, make sure dapatkan 5. Okay. Make sure dapatkan 5. At sekurang-kurangnya profit. Okay. Dia pergi sampai 10, kita tak ambil lagi. Dia pergi sampai 15 pula, kita tak ambil lagi. Dia turun balik, bagi kita dapatkan 10. Lepas tu tutup lah. Pilah tengok TV ke, tidur ke, apa ke. Sebab kita intraday trader. Trader ni janganlah tamak-tamak sangat. Boleh tamak, tapi nak tamak tu bagi nampak candle yang solid. Tak kisahlah bullish ke bearish, bagi nampak candle yang solid. Okay. Breakout boleh faham tak macam mana? Okay. Kalau dia P20, kita tak ambil lagi sebab kita nak target banyak. Tapi dia turun balik sampai ke 15 point, kita boleh dapat ambil 15 point tu. Tu cara nak hold. Okay. Ataupun kalau dalam range Fibo, kita target lah line by line. Okay. So sekarang ni dia sampai sini betul. Yang ni sebab ni 5 minit pertama, kita tak ada nak nampak apa-apa lagi lah. So kita memang takkan buat apa-apa. Candle pun kita tak pasti lagi nak pergi mana. So jangan buat apa-apa. Okay, so dia naik sampai sini, dia naik sampai sini pula. So bagi kita trend masih menaik. Betul tak? Trend still naik. Cuma sekarang ni kita duduk ada kat wave 4. Okay. Sini dia tak turun sampai 2421. Dia sampai 2422 saja. Maksudnya pullback tak ada. Okay. Sepatutnya boleh je nak buy 2422 ni. Tapi saya suka sharp entry. Sebab saya kata apa, 1 point okay dimaafkan. Tapi kadang-kadang 2422 ni dia touch tu dia naik. Dia tak ambil pun Q kita. Okay. Tak dapat, tak apa yang tu. Dia naik terus. Dia naik. Tarik Fibo lagi. Tak ada pullback, biar dia naik. Tak ada pullback, dia naik. Sebab kita tak tahu dia nak stop sampai mana. Bila dia dah stop, baru kita tahu kita nak masuk kat mana. Okay. Sekarang ni dia stop kat 2446. Okay. Sekarang ni trend menaik. Dia stop dekat 2446. Kita tak tahu dia nak stop sampai mana. Okay. So bila dia stop, dia pecah line yang 0.809 ni, kita standby. Sebab trend naik, kita nak buy dekat sini ataupun kita nak buy dekat sini antara harga ni. So bila range dah besar, kan saya kata 0.618 insya-Allah dapat 0.50, untung banyak sikit, risk kecil sikit, tapi belum tentu dapat. Cut loss kat mana? Okay, orang suka tanya cut loss. Saya tak suka bila orang tanya cut loss. Sebab apa? Dia tak confident. Saya akan cari cut loss bila entry saya tu tak jadi. Sebab apa? Kadang-kadang benda ni mentality. Kalau kita duk fikir loss lah dapat. Kita fikir kita nak buat untung. Okay. Tak jadi baru kita cari. Tapi jangan lambat sangat. Okay, cut loss kat mana kalau kata masuk kat situ? Cut loss bawah ni. Sebab apa kita tak mau cut loss bawah ni? Jauh. Sini ke sini pun dah ke bawah ni kan. Dah 15 point dah. Sini ke sini lagilah 20 point. Trader intraday janganlah ambil risk sampai macam tu. Tak dalam bawah 10 point okey lagi. Tapi kalau dah lebih 15 point tu dah mengarut dah. Dah tak patut dah sebenarnya trader intraday take cut loss banyak tu. Sebab bukan apa, mengarut lah.
Senang contoh karut lah. Okay. Okay, so sekarang try menaik. Kita nak buy antara ni. Okay, sekarang ni 0.5 tak dapat. Kita dah nampak dah range dia dah 40 lebih point. Okay. So sekarang ni dia turun sampai 2, 24, 27. Bila dia naik balik baru masuk. Dia naik balik baru masuk. Tapi kena laju lah. Standby bila tau. Standby bila. Okay, macam mana nak standby? Macam mana nak standby? Okay. Bila dia turun, dah pecah line ni. Bila dia dah pecah 2437, dia sampai price 2437, dia turun balik. Okay. Kita standby dah. Nak buy dekat sini. Q siap-siap pun tak apa. Ataupun kalau bukan jenis Q, bila dia turun, dia naik balik sampai 2429 ni, buy. Buy saja. Buy saja. Sebab saya kata bila range besar 0.5 belum tentu dapat. Tapi 0.618 insya-Allah dapat. Dan pasti dapat. Sebab dia nak buat pullback, dia akan kena juga. Kalau dia tak kena, itu belum jadi pullback. Okay. Itu bukan pullback. Itu just dia macam nak naik lagi. Tu tak ada entry, biar je lah. Janganlah force entry. Tak ada entry, jangan paksa diri nak masuk juga. Faham tak kawan? Biar tak ada entry, janji kita tak masuk entry yang merapu. Masuk entry merapu, loss, kita marah diri kita. Padahal kita tahu kita nak tunggu kat sini. Sebab apa? Kalau kita masuk juga, dia turun, ni entry kita. Kalau kata dia naik, profit lah. Tapi tu dah bukannya orang kata masuk sharp entry, tu masuk ikut suka. Okay. Okay, dah buy dekat 2429, nak TP je lah. TP lah 5. TP first 1 memang 5 point. Saya selalu suggest TP 1, biarlah 5 point. Dah dapat kalau rasa cukup, tutup lah. Sebab kalau kata korang tutup, maksudnya korang rasa cukup lah. Mana tu? Okay, TP 1 5, TP 2 1 point sebelum ni. 24 37. Okay. So berapa? 29 37 8 point lah. Dah 200 dah satu lot. Okay. Dia naik lagi. Target 1 point sebelum ni. Tengok dia sampai tak? Dia sampai 2445. 2-3 kali dia sampai. Tapi dia bagi kurang-kurang sikit lah. Sebab tu saya guna 5, 10, 15. Dah pecah 5, pergi 10. Dah pecah 10, kalau dia turun balik, ambilkan 5. Kalau dia pergi 15, dia turun balik, ambil, bagi dapatkan 10. Cara macam tu, cara hold macam tu, korang untung. Boleh lah maxkan profit korang. 10 point tak cukup lah untuk intraday. Tambah-tambah lah hari korang ada kerja. 5 point, 10 point, duduk saja-saja sambil buat kerja, tengok chat sikit masuk. Tapi bila kalau kata boleh fokus, okey. Tapi kalau kata duduk dalam meeting ke apa ke, janganlah. Sebab korang akan trade merapu. Okay. Korang akan emosi. Yang tu bab psikologi. Yang tu lain lah. So kali ni dia bagi sekali je. So bila dia bagi sekali je, yang tunggu-tunggu kemudian ni tak dapat dah. Sebab dia tak turun dah sampai situ. Dan dia pecah. Okay. Satu, first kali ini 3 white soldier juga. Sebab apa tau? Ni 3 white soldier. Hafal yang ni. Dengan 3 black cross. 3 black cross adalah itu. Kalau trade guna candle, 3 white soldier ni, orang kata dia nak naik lagi. Okay. Bullish candle. Kenapa saya panggil, nampak macam candle tak solid, tapi kenapa saya panggil 3 white soldiers juga? Sebab untuk, okay, ini first candle, ini first, second candle highest, buku ada highest daripada first candle, third candle ada highest daripada second candle. So maksudnya dia naik, dia kena highest, second candle kena ada highest daripada first candle.
third candle kena highest daripada ni. So baru dia akan cukup syarat untuk 3 white soldiers any time frame. Okay, any time frame. So inilah entry kita. Dah dapat. Okay, kenapa saya tak bagi buy dekat sini? Boleh nak buy dekat sini sebab saya kata zone atas 0.5 adalah zone buy, zone bawah ni zone sell. Okay, saya tak akan buy dekat sini, saya tak akan buy dekat sini walaupun dia tak pecah. Sebab apa? Tak tentu. Kalau kata dia pull back tak naik atas 0.5, saya tak akan buy. Sebab apa? Kalau kata dia naik, saya tak akan buy kat ni sebab saya takut dia turun. Okay, saya takut dia turun. Bila dia naik pecah 0.5 tu, itulah zone buy. Macam itulah nak masuk. Kita ni tak tahu price dia nak pergi sampai mana. So bila ada Fibo, kita nampak sekurang-kurangnya, nampak nak TP, nampak zone buy, nampak zone sell. Itulah, macam itulah contoh lah. Okay, kita ni, saya ni bukan nak tahu price nak pergi sampai mana. Saya nak follow saja. Sebab saya ni macam orang kata apa, trader. Kita ni trader bukanlah trader nak predict. Kita nak follow siapa yang kuat sebenarnya. Kita nak follow siapa yang kuat. InsyaAllah kalau korang tak tamak 5 point tu senang-senang dapat. Dia kata nak target sampai sini sebenarnya senang-senang dapat. TP2 ni kadang-kadang dia tak pergi lah. Tapi kalau dia nak pecah, dia kena pergi lah. Tapi cuma kalau korang rasa cukup, ambil je lah. Okay, dah buy tadi. Okay, dah buy tadi, dia naik sampai 2465. So sekarang ni ada pullback tak? Tapi bila dah sampai ke 5 dah, sampai 2465. Okay, tak masuk lagi. Sebenarnya entry dah banyak kali dah. First kali pecah, pullback, 3 dah entry. 3 kali dalam sehari untuk trader intraday dah. Takkan nak trade sampai 4-5 kali agak-agak. Tengok yang ni tak sampai. Kalau pullback, cuma dia dah siap complete wave lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu saya tak tengok lah. Wave hujung-hujung ni wave mengarut lah. Okay, so dia tak sampai. Memang tak ada dah entry. Habis dah, takat tu je lah. So untuk esok, siapa yang tengok video ni, untuk saya bagi tahu lah siap-siap. Untuk esok, bawah 2426 adalah zone sell. Nak sell terus pun tak apa 2425. Cut loss dia atas 2434. Jadikan ni sebagai support ataupun resistance. Zone atas 2442 adalah 2441 adalah zone buy. Okey, nak buy terus 2442 pun tak apa. Cut loss dia bawah 2434. So risk 9 point untuk dua-dua arah, sama je. Okey, risk 9 point. 425, 435. 10 lah kot. 10 kot. Okey. Oh silap. Dia sebab dia naik sampai 2426. Oh sama je. Okey. 24 bawah ni sell untuk esok lah. Atas ni zone buy. Okey. Kalau dia main dekat sini, jangan buat apa-apa. Ni zone tengah. Okey. Sekian, masih. Assalamualaikum.